Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan dia ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu 3 martabat. Itu. Ketahui olehmu bahawasanya tawakal itu 3 martabat. Pertamanya, bahawa percaya akan Allah Ta'ala seperti percaya ia akan wakil yang telah diketahuinya akan benarnya dan kepercayaannya dan kasihnya akan dia, akan wakil sana. Ini martabat yang pertama kita tawakal, iaitu hati kita tawakal kita ke Tuhan. Peringkat ni hak paling rendah, iaitu seperti kita tawakal kepada seorang wakil. Kita nak buat urusan gapo-gapo, kita serah kepada seorang wakil. Di samping dia buat kerja, kita buat kerja juga. Kita tanya khabar, tanya gini ni. Tapi kita serah ke dia dah urusan, tetapi kita masih lagi buat lagi sesuatu, usaha gapo dia. Cuma kita kecek, kita tanya khabar lagu mana perkembangan gapo dia. Hak tu peringkat pertama. Seperti juga kita serah urusan kepada Tuhan, tapi kita masih lagi kita lagi masih usaha, kita masih lagi buat kerja. Tetapi hati kita serah dah ke Tuhan. Ini peringkat pertama. Hati serah ke Tuhan, tetapi tubuh masih lagi buat usaha untuk benda-benda lagu tu. Hati serah ke Tuhan, hamba nak jadi alim ni serah ke Tuhan dah, tetapi usaha lagi gini nak suruh jadi alim. Hak tu tawakal peringkat pertama. Kedua, tawakal peringkat kedua, bahawa adalah halnya serta Allah Ta'ala seperti kanak-kanak ataupun budak-budak ataupun baby ataupun bayi pada hak ibunya, maka bahawa kanak-kanak itu tiada ia tahu akan yang lain daripada ibunya. Tiada ia berkehendak pada sekalian kelakuannya itu, melainkan kepada ibunya itu, kerana diketahui oleh kanak-kanak itu akan sangat kasih ibunya kepadanya, dan terlebih sangat ia pada memeliharakan akan anaknya itu. Dan martabat kedua ini terlebih tinggi daripada martabat pertama,
Kerana martabat yang kedua ini, bahawa orang yang tawakal itu telah fana daripada tawakalnya kepada yang ditawakal atasnya. Iaitu telah fana ia kepada Allah Ta'ala. Maka sekali-kali di dalam hatinya itu tiada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala, pada menyerah ke ia akan dirinya itu, dan tiada dirasanya di dalam hatinya itu mempunyai usaha dan tadbir pada tawakalnya itu, yakni tawakalnya kepada Allah Ta'ala itu telah jadi perangainya dengan tiada diusahainya. Bersalah martabat yang pertama pada tawakalnya itu dengan diusahai, dengan dibicarakannya. Caralah kita kata. Martabat kedua, digambarkan martabat kedua ini seperti seorang bayi yang tidak berusaha langsung tetapi masih lagi meminta. Ni martabat yang kedua lebih tinggi kerana dia tak buat usaha langsung, tetapi mulut dia masih meminta dengan Allah, masih ada cita-cita dengan Allah Ta'ala. Maka tawakal peringkat lagu ni peringkat lebih tinggi daripada yang pertama. Yang pertama, hak ni biasa standard orang tawakal lagu tu. Hati serah ke Tuhan, tapi zahir kita cara juga nak buat sesuatu, nak buat apa dia. Hati serah ke Tuhan masalah rezeki, tapi kita berusaha, kita kerja, kita gapo dia, kita cari duit. Hak tu biasa standard. Hati peringkat pertama seperti tawakalnya seorang kepada wakil dia. Kita serah urusan dia buat kerja dah, tapi kita tanya khabar, kita usaha juga ni. Peringkat kedua ni seperti budak. Budak dia tak usaha saja, hidup selebat atas katil, atas lembek, dia saja, dia minta saja. Ni peringkat tinggi lagi, orang tak usaha langsung, cuma dia minta kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, beri rezeki kepada hamba. Ya Allah, ya Tuhanku, gini, minta dengan Tuhan. Ada keinginan lagi. Ya nak lagu ni, ya nak lagu ni, ya nak lagu ni. Budak kan? Nak makan, nak minum. Tapi dia tak usaha, tak pergi dapur. Hak ni peringkat tawakal tinggi sikit, tak ada usaha langsung. Tak ada usaha langsung lah. Suruh ibu dia semata-mata. Cuma dia nak, dia royak. Dia jerit, dia lapar, dia apa dia. Hak ni peringkat kedua. Manusia tahap dia tawakal dengan Allah seperti bayi dengan ibu dia. Sekalipun dia tidak usaha tapi masih lagi meminta dengan Allah Ta'ala. Minta hak dia nak, minta hak dia tak si, gini. Nak minta dengan Tuhan. Hak ni peringkat tinggi dah kerana apa? Kerana dia tak ada usaha langsung. Fana dia dengan Allah Ta'ala, usaha itu tak ada dah. Dia hanya meminta saja. Dan ada keinginan lagi. Kehendak tu ada lagi. Ketiga, hak ni peringkat paling tinggi sekali di dalam peringkat tawakal. Tawakal ni kita jangan ikut orang. Kita tengok enjin kita. Kalau kita peringkat yang pertama, jangan buat-buat tawakal. Peringkat kedua, kita misalnya peringkat makam kasbi dia panggil. Kasbi ni kita usaha. Makan nasi, kena pergi cari duk, kena kerja. Jangan kita nak stay orang hak jenis duk selebat biasa, tak kerja, tak gapo, orang wak mari pitih. Jangan tiru lagu tu. Matilah kita peringkat mana kata. Kita peringkat kalau nak duit kena cari kerja lagi, kena nak cari makan kena kerja lagi. Ada orang peringkat dia saja. Orang wak mari pitih rumah dia, wak mari duit, wak mari beras, wak mari gula, wak mari gapo. Jangan tiru dia. Orang peringkat lagu ni dia pun tak buat lagu mana, dia ikut gitu ya. Moga tugas dia lagu tu dah. Tak ada usaha saja. Duduk rumah. Orang wak mari goni tak aja habis makan ni rumah dia. Kita hak peringkat usaha, jangan duduk lagu tu. Duduk lagu tu nak tiru hak peringkat yang kedua, jangan. Ketiga, kalau hak pertama jadi hak kedua, penimpalah lalu hak pertama. Duduk atas masjid, orang ngatik dia mengatik. Lepas tu main pukul 10, tak ada orang mari tawar nasi lemak lagi ni. Sudah lapar dah perut ni. Kuih-kuih kau tak ada orang cara lagi, piti-piti tak ada nak Allah lagi. Mula. Maka tawakal dia jadi dusta, jadi nipu sahaja. Jadi tawakal ni kita tengok tubuh kita.
Apabila masa saya tahu saya naik ke peringkat kedua, kita akan rasa sendiri, ia akan jadi sendiri. Ada orang tanya Tok Guru Baboding dulu. Baboding Pondok Khandai. Ni antara ulama besar ni. Babo Najmuddin Pondok Khandai ni soho dalam ilmu fiqh. Sangat alim dalam ilmu fiqh. Antara orang yang anak kagum lah dalam hidup anak, dalam ilmu fiqh dia. Sangat besar, hebat sungguh. Kadang-kadang dia mengajar ni belah pendapat ya wi. Perok. Hafal tu. Dia orang tua dah tapi otak dia tu laju sungguh kata. Satu kali ada orang tengah mengajar, ada orang tanya dia. Dia kata, "Baba, Tok Guru, ambo nak tanya, bapa Tok Guru ni tak buat kerja. Orang lain buat kerja kata. Duduk saja ya kata. Tak ada kata jual-jual ke, noreh-noreh ke, buat padi ke. Bapa kita tengok Tok Guru ni duduk saja ya kata. Pitih masuk berok orang mak mari pitih kata. Bapa ambo, orang lain kerja belaka, apa dia duduk saja." Katanya Baboding kata gini. Tok Guru memang kerja dia duduk saja. Dia kena duduk saja. Kalau dia beki mutu, orang tak panggil Tok Guru, orang panggil pomeng. Kalau buat padi, orang panggil petani. Kerja ambo dah ni. Bukan duduk saja ni, duduk mengajar ni. Ada orang nampak duduk saja, ngajar ni duduk saja, nampak duduk saja ya dia. Kerja ambo, Tok Guru ni memang kerja dia kena duduk mengajar orang sahaja. Tak boleh nak setuh muka lain. Kalau setuh muka lain, talah habis pengajian dia. Maka ada orang kata, duduk saja lagu ni. Duduk saja ni. Duduk saja. Yang nampak dia tak buat kerja ke apa. Weh, Tok Guru kan kerja dia mengajar. Kalau kau ni, dia jadi petani. Kalau ambo bomo orang, jadi Tok Bomo pula. Nampak lagu tu kata. Ada orang tu nampak, duduk saja ni. Duduk saja. Nampak pun dia ni. Duduk saja, tak ada buat kerja ke apa. Dok memang lagu tu dah cara dia, hidup dia, kerja dia lagu tu dah. Nah. Yang ketiga, ni paling tinggi lagi martabat dia. Ni tak boleh nak buat perasaan kita dengan Tuhan. Jangan dok tiru-tiru. Ni bukan lakon kehidupan yang sebenar ini bukan cerita, bukan filem Cerita betul-betul. Maka perasaan kita dengan Tuhan ni dia akan mari perasaan lagu ni. Gapo dia? Bahawa adalah orang yang tawakal itu menyerah ke ia orang itu akan dirinya dan segala pekerjaannya itu kepada Allah seperti mayat di hadapan orang yang memandikan dia. Serah 100%. Tak ada iradat, tak ada keinginan, tak bunyi suara pun minta gapo dia, nak suruh angkat tangan tak senyap. Ni peringkat tinggi ni. Dia hidup dengan Tuhan, tak ada minta apa dia dengan Tuhan. Dalam hati perut pedar pun tak ada permintaan, luar pun tak ada. Supa tunggu. Tawakal peringkat lagu ni supa mayat di hadapan memandikan mayat. Senyap dia. Orang angkat tangan lah dia. Orang mandi lah dia. Cucu atas pala pun tak oyak kata sejuk kau dia. Tak ada kata gapo. Kalau budak saat ni bunyi lagi suara. Kalau lapar, dia bunyi suara lagi. Peringkat tawakal, peringkat budak ni. Kalau iga ni, dia minta lagi dengan Tuhan. Sekalipun dia tidak tawakal hidup dia serah kepada Allah Ta'ala, tidak usaha. Tetapi mulut masih meminta lagi. Budak kalau dia lapar, mayat ni pakai senyap. Usaha pun tak ada langsung. Mulut pun tak ada langsung. Keinginan. Pakai senyap 100% kepada pemandi mayat. Tak ada nak minta, nak gapo dia orang cucuk. Senyap sesenyak-senyaknya. Hamba tak boleh lagu ni. Tak siapa peringkat lagu tu lagi. Tak siapa, tak sudut bimbel lah. Wajib kau dah siapa peringkat lagu ni? Tidak wajib. Hati yang baik adalah hati yang menyerah ke urusan kepada Allah. Tu hati yang baik. Kita ngaji bab tawakal ni, nak latih hati kita serah urusan kepada Allah. Peringkat pertama pun tak apa jadi dah. Peringkat pertama jadi dah. Hati tu jadi juruh dah. Peringkat pertama maknanya saya serah urusan saya kepada Allah. Di samping saya serah kepada Allah, saya berusaha, saya kerja, saya belajar sungguh-sungguh nak jadi alim. Hak tu peringkat pertama baru.
Tak apa dah. Hati tu baik dah kerana ada sifat tawakal. Lo ni kita dok ngaji nak suruh latih hati jadi juruh. Anggota zahir tu juruh dah, alhamdulillah dah. Tetapi hati pula nak suruh jadi juruh. Beza ke hati dengan anggota zahir? Ya, beza. Hati ni perasaan kita. Perasaan kena latih jadi seorang yang baik. Maka perasaan ni ia tak duduk tangan, ia tak duduk di kaki, ia tak duduk di kepala, ia tak duduk di telinga, ia duduk di hati. Maka latih hati ada sifat tawakal. Kita ngaji dah sifat yang buruk, ada dah riak, sum'ah. Hak tu sifat-sifat hati yang tak juruh. Kalau hati ada lagi benda lagu tu, berarti hati kita masih tak juruh lagi dengan Allah. Sekalipun orang kata kita ni orang baik, tetapi hati kita masih tak baik lagi. Kita cek hati kita. Ada lagi kau nak menunjuk kepada orang, ada lagi kau nak riak kepada orang, nak sum'ah, tu hati tak jauh. Lepas pada sudah belaka, belajar pula nak lagu mana sifat-sifat hati yang baik. Antaranya redha lah macam-macam ni peringkat tawakal. Hati menyerah ke semua urusan kepada Allah. 3 martabat. Serah di samping usaha dan minta. Serah malam-malam kita duk minta, malam-malam kita duk usaha, kita duk buat kerja. Peringkat kedua, tak ada usaha dah, tapi minta lagi. Usaha dak buat dah. Serah ke Tuhan. Memang hati tawakal lama dah, tapi serah pekerjaan pun tak buat langsung, tetapi hati masih meminta, ya Allah ya Tuhanku. Ini tawakal peringkat kedua. Peringkat ketiga, mulut pun tak minta, usaha pun dak. Sopo tunggu kayu duk kerah lagu tu. Tak ada keinginan dengan Allah Taala. Senyap. Nak jadi gapo-gapo pun. Ada orang tanya untuk kenali. Dia kata, Tok Guru, buat apanya? Tok Guru kata nampak, kita nampak lah. Tok Guru tak sungguh lah mana cara kau anak-anak kata. Tak wi pelajaran lah mana lah kau anak tak tekan sangat suruh ngaji pondok kau gapo. Tak kenali ni ada 4 orang anak Tok Guru jadi aling belaka anak dia. Kok besar sekali ayah mak bakok. Tuan Guru Haji Ahmad bentuk kenali. Ni pengganti dia. Tok Guru Haji Ahmad ni orang biasa ya. Masa kecil, masa gapo dia main ya. Maka orang kata, Tok Guru Tok kenali ni tak cara kau anak. Wi pelajaran gak dia orang aling. Patut dia caralah kau anak-anak nak jadi pelapis. Caralah sikit kau anak. Katanya Tok kenali kata, demo biasa masuk hotel kau dak. Buat apanya? Demo biasa tengok duri badai dak, badai, pohon badai. Biasa tengok pohon badai. Pohon dia duri pak saya. Tak je kau dak duri dia. Katanya Tok kenali, tak je kau dak duri pohon badai tu kata. Tak je tu kata. Siapa dia pergi asuh tiap-tiap hari? Duri tu jadi tak je kemain siapa dia pergi asuh? Tak ada orang asuh Tuhan buat. Dia Tuhan nak buat anak hamba jadi aling. Tak ada usaha langsung. Tak ada usaha langsung dia. Tak cara anak tu nak main kau nak gapo ikut dia. Dia Tuhan nak buat dia jadi aling, jadi aling. Sudah. Minta pun dok, usaha pun dok. Peringkat tawakal cara kat anak lagu ni. Tapi Tok Guru Haji mak ayah mak bakok aling. Tu ayah mak bakok. Tu tak kenali. Kita ni cara kau anak penipala dah. Bapa jadi penipala sebab wak masuk benda anak tu dalam kepala kita. Anak 14 orang wak masuk 14 orang pecah kepala kita. Bapa jadi penipala lagu tu. Tak aje serah urusan kepada Allah. Kita nak jadi Tuhan, nak mentadbir urusan kita sendiri. Kalau kita nak tadbir peringkat tawakal macam peringkat pertama, saya usaha tetapi hati serah ke Tuhan. Maka kalau berlaku gapo-gapo dia tak marah ke Tuhan. Hak ni tak serah langsung ke Tuhan. Saya nak suruh anak saya jadi panda, tak jadi panda tekan. Jeng pala. Tu peringkat nak jadi Tuhan. Dah tu apa yang kita nak mesti berlaku. Sedar gak siapa dia diri kita ni. Kita hanya berusaha minta dengan Tuhan. Yang berlaku itu urusan Tuhan. Nak kata lagu mana? Kita usaha dah tak jadi sebagaimana apa yang kita ingin, hak tu tidak berdosa dah. Hati tu biar aja tawakal, barulah hati kita rasa tenang. Barulah sebahagia, tak penat hati kita Katanya mata hikir kata arih nafsaka minat tadbir anit tadbir. Rehat ke diri kamu daripada mentadbir urusan kamu.
Kalau kita nak tadbir sendiri penat, nyanyo tekan. Satu keluarga kita penipal dah. Lagu mana nak tadbir satu negara, satu kerajaan, satu negeri, satu kau pening. Kita anak tu 3-4 orang suruh penipal dah. Tak tahu alik jatuh. Pas orang ni beribu orang duk bawah dia, lagu mana nak mentadbir, lagi-lagi lah pening kepala. Maka tawakal tu kena ada. Sebab tu mata hikir kata, rehatkan diri kamu daripada mentadbir urusan kamu. Sesungguhnya benda yang sudah dijamin tidak diminta daripada kamu, tetapi Tuhan meminta ibadat daripada kamu. Ada benda, contohnya masalah rezeki. Kita duk sungguh benda hak Tuhan takdir dah, hak Tuhan cara dah. Rezeki ni Tuhan cara dah, tetapi kita nak tadbir lagi, nak cara, nak gapo. Tetapi katanya Tuhan, benda hak Tuhan aku cara dah, mu tak sudut masuk capu lah urusan aku nya. Ke aku ke bahagian rezeki, bahagian gapo dia. Cuma hak tugas mung tu mu tinggal. Biasa orang tu tinggal tugas dia, cara tugas Tuhan. Hak ni jadi pening, dia panggil ambil tugas Tuhan, nak jadi Tuhan berkali. Urusan rezeki, urusan kehidupan, urusan kejayaan, urusan kejayaan anak-anak, urusan gapo-gapo, kita nak tadbir sendiri pening. Katanya Tuhan tu kerjaan aku, kerjaan mung buat taat kat aku, buat ibadat kat aku. Mung buat kerjaan hak aku buat dah bersungguh, tetapi hak benda hak aku minta mu tak sungguh pula. Hak ni katanya Tuhan masalah betul kata tugas ni. Tugasmu sebagai hamba, buat kerjaan sebagai hamba lah. Buat taat, ngaji, buat taat ni. Kerja sikit-sikit, kerja tak ada masalah apa, tetapi buat kerjaan ni hak cari rezeki, hak tugas aku mu bersungguh-sungguh pula. Aku je bui. Hak aku tugasmu mu tak buat pula. Bertukar. Jadi kita kena buat tugas kita, serahkan rezeki kepada Allah. Kita usaha, tak ada masalah, tetapi hati kena serah Tuhan. Ingat, pekerjaan rezeki itu pekerjaan Tuhan. Tugas kita sekarang berkenalan dengan Tuhan, baik ke hati kita. Nah, buat perangai kita, biar tak sudut tengok orang lain lah. Kita tengok diri kita. Kita ni juruh luar saja ke dalam perut pedas pun juruh. Kita tengok. Ambo ni ada riuk lagi. Oh, tak berjuruh. Ambo ni ada sum'ah lagi ke? Ambo ada marah gapo-gapo sifat mazmumah lagi ke? Ai, tak juruh lagi ni. Ambo nak beki. Nak beki lagu mana? Biar sama. Orang tengok luar ambo comel, dalam pun ambo nak comel juga. Ambo nak pisah juga. Hak tu tugas kita. Jangan duk pakai mada dengan keadaan kita sekarang. Cukup dah hamba ni. Berjuruh dah ni setara ni. Surga dah hamba ni. Ahli surga belaka. Orang lain neraka. Gulak orang lain neraka. Kita surga. Masalah juga. Jadi belajar, berlatih. Kita saja biar usaha. Orang lain tak boleh nak buat dah. Pekerjaan hati ni kita saja. Usaha biar luar dengan dalam supo. Tapi Tok Wali dalam lebih comel daripada hak luar. Hak luar tu comel dah, tetapi hak dalam tu comel lagi. Ada satu doa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihatan. Doa ni anak ijazah ke supaya hati kita lebih comel daripada hak luar kita. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan dalam hamba, dalam sebelah dalam hati kita lebih comel daripada luar kita. Dan jadikan luar kita tu soleh-soleh berlaku, baik-baik berlaku. Dah luar tu comel dah, tertik terening dah, dalam hati perut pedas tertik terening lagi. Biar jadi lagu tu. Jangan jadi orang munafik, luar comel, dalam tak comel. Jangan jadi orang kafir, luar tak comel, dalam lagi-lagilah tak comel. Berat lagi orang kafir ni. Kalau orang munafik dia nipu. Dalam luar comel, dalam tak comel. Orang kafir dua tak comel dah, dalam hati perut pedas, koho-koho tak comel. Orang mukmin dalam comel, luar comel, dalam koho comel. Hak tu orang hak tinggilah. Kalau orang hak biasa, luar comel, dalam serupa dengan hak luar. Comel sama comel. Kalau orang hak mukmin tinggi lagi, hak luar tu comel dah, hak dalam lagi comel daripada hak luar.
Sebab apa kena comel hak dalam lebih daripada hak luar? Kerana hak tu sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan. Hak luar ni hubungan dengan manusia. Kena jaga. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah kena jaga, comel molek hati kita biar dik duk berhati dengan Tuhan. Muraqabah semacam. Biarlah kita jadi gapo dia, jual nasi lemak ko, jual burger ko, baik kita ya ko, hati duk dengan Tuhan semacam. Hati duk dengan semacam Tuhan. Maka tiada sekali-kali ia mempunyai ikhtiar dan tadbir, kerana telah diketahui oleh mereka itu bahawasanya segala kelakuan itu terbit daripada kudrat Allah Ta'ala dan ikhtiar Allah Ta'ala. Maka hamba tak ada keinginan, dan hamba tak ada kau dalam hidup hamba awak cita-cita. Saya tak ada cita-cita. Lepas tu awak nak jadi apa dia? Tak tahu, hamba serah kepada Allah Ta'ala. Hak penting hamba mari mengaji, buat taat ke Tuhan, cari nafkah halal, hak tu kerja hamba. Nak mentadbir esok hari jadi gapo tu bukan kerja hamba. Lah ni hak hamba buat kerja hamba, hak hari ni semaya lagu mana, puasa lagu mana, hati hamba dengan Tuhan lagu mana, hak esok hari ko hak minggu depan ko gapo dia anak hamba nanti besar hamba serah ke Tuhan belaka. Hamba cara dah wi makan dah dia wi pelajaran wi ilmu ajar hati lagu mana biar jadi jurus dah. Ajar sifat-sifat baik, akhlak-akhlak molek dengan orang tua lagu mana, cara bahasa, nak hidup jadi ikhlas lagu mana, hamba royak dah. Lepas tu lagu mana? Tu hamba tak tahu. Hak tu, hak ni pun hamba tak boleh nak kata lagu mana. Jadi kau tak jadi, serah ke Tuhan. Hidup rasa kosong, tidak ada beban langsung. Hidup kita akan jadi kosong, tidak ada beban langsung. Ni orang peringkat tawakal ni, dia akan mengalami satu perasaan kekosongan. Kosong ni kosong. Jadi rasa kosong. Ada keinginan kau demo nampak duk senyap gitu, tahu? Nak makan ITO, tahu? Suruh nak makan nasi kau tak? Tahu, suruh tak osih pula. Lepas tu nak kau dia? Nak tidur, tahu? Tak ada kau dia, kosong. Ni. Orang ni rengeh sungguh, otak jadi rengeh. Berlatih gak sekali. Kita ni beban nak otak lo ni. Latih jadi kosong lagu tu gak sekali. Bukan kata jadi malah deh, bukan kata jadi malah. Malah kohong. Tu malah kohong. Dak orang tawakal ni dia usaha. Kita nampak dia buat kerja gini, buat kerja khidmat lah apa dia. Tapi hati dia kosong ya. Tak ada keinginan, tak ada cita-cita apa dia. Hidup dia serah kepada Allah Taala. Kosong. Rengeh. Kalau kita kat komputer kita delete, kita reset belakang habis kosong maklumat dalam ni. Orang ni lah paling tenang sekali. Orang duk tengah serabut perut pedas, kata harga barang tengah naik lah, payah nak berjalan. Ya kosong, tak ada masalah apa. PKPB, siapa betul Kaptaki sebut nama. Tak tahu nak sebut dah nama. In the beginning. Tak boleh nak sebut dah, khusus sekali. Tak ada masalah bagi dia. Tenang, kosong. Covid tengah naik. Tahu tak ada masalah dia. Covid tak ada. Lalu Covid turun. Tak ada cara bergapo dia. Allah kosong sungguh demo. Tenang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalah pun tak ada. Apa dia tahu masalah dengan Tuhan? Kita isi belaka. Masalah kecil, isu kecil pun ambil juga buh dalam kepala. Duk kedai kopi, kutip belaka siapa atas muka dunia ni. Cerita orang begini, orang kapur. Semuanya ngapa cerita orang. Masuk dalam kepala dia. Tidak cocok kepala. Siapa huduh-huduh punya ambil juga. Bukan kata benda besar, yang mikir. Lah ni, macam-macam. Mikir belaka. Tak pening kepala lagu mana. Jadi serah kat Tuhan, barulah otak kita jadi kosong. Maka sekali-kali mereka itu tiada punya ikhtiar dan tadbir. Kita tak apa peringkat lagu ni jangan buat deh. Nama ke klik mengaji kat apa jadi malah kohong senyap, tak kecek. Bukan tak kecek deh. Pok dia kecek tapi hati tu kita nak ayat. Hati tu kosong betul-betul. Kecek, ada orang kecek, orang tak kecek. Nama ke klik tak kecek, tak makan, tak minum. Sudah. Jadi gila lagu tu. Bukan suruh jadi lagu tu. Otak kita tu kosong ke daripada nak mentadbir. Makan supaya tulur, senyum supaya tulur, kecek, wak lawak supaya tulur. Ketawa juga. Tak ada masalah kau dia. Tapi hati dia kosong. Payah nak buat lagu ni. Berlatih lama-lama boleh.
Ya nak berlatih lagu mana? Nak berlatih rumah boleh, payah. Payah nak berlatih rumah. Lepas tu nak berlatih tempat kerja, payah. Lagu mana nak jadi tawakal lagu ni? Nak jadi kosong, duduk pondok, kosong. Kerja hamba semaya, buat ibadat, ngaji ilmu agama ya. Tu ya. Makan tak ada cara dah, kosong sekosong-kosongnya. Masuk ngaji pun kosong senyap, tak mikir rasa. Hang tu kosong sampai peringkat lagu tu berat belajar dah tu kan. Nulis pun dok tak ada ngaji gapo-gapo hang tu peringkat lagu tu hang tu jadi mayat sungguh dah tu. Bukan supaya mayat, jadi mayat betul dah tu lagu tu nah. Dan martabak yang ketiga ini terlebih tinggi daripada martabak yang kedua. Hak ni kiasai saja dah supaya kita faham hati kita dengan Tuhan tu sampai peringkat lagu mana dah. Dan inilah martabak siddiqin, orang yang jujur dengan Tuhan. Apa maksud siddiqin? Jujurnya dia sama di antara zahir dengan batin dia. Tu jujur. Kalau batin dia tak comel, luar dia comel, tak jujur dengan Tuhan. Tidak siddiq dia panggil. Maka siddiq ni ada orang lebih comel hak batin daripada hak zahir. Tu siddiq. Yang telah fana diri mereka itu kepada Allah Ta'ala. Fana tu lagu tu. Tak boleh nak buat-buat, bukan duk senyap. Mau nak fana berlatih fana. Duk senyap, tak gerak, tak berapa dia. Bukan lagu tu fana ni. Fana ni hati kita dah hilang dah. Selain daripada Allah Ta'ala, hati sentiasa melihat Allah Ta'ala. Hati sentiasa merasai kewujudan Allah Ta'ala. Hati sentiasa merasai kudrat, iradat, semua Allah Ta'ala tu. Sifat ma'ani yang 7 di diri kita. Kemampuan mendengar, kemampuan melihat, kemampuan berkata-kata, kemampuan kudrat kita, kuasa kita, keinginan kita. 5 ni, 7 belaka semua. Kudrat, iradat, ilmu kita, kemampuan mengetahui kehidupan kita, kemampuan hidup kita, hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basak, kalam itu hok ada di tubuh kita yang Tuhan beri kepada kita supaya kita faham sifat Tuhan hok 7 tu kerana berada di diri kita, maka kita hilangkan benda tu. Kemampuan melihat kita tidak rasa dah kita yang melihatnya. Kita serah ke pentadbiran melihat ini kepada Tuhan. Serah kepada Tuhan. Kemampuan mendengar kita serah ke Tuhan. Tuhan yang buat je hamba boleh dengar. Serah ke Tuhan. Maka jadi fana. Fana tak ada keinginan langsung. Kosong dengan Tuhan. Ada orang meminta dengan Tuhan. Ada orang tak meminta dengan Tuhan. Tak meminta dia sombong. Bukan. Kalau kita tak minta dengan Tuhan, kita sombong je lah. Memang kita sombong kalau kita tidak minta dengan Tuhan. Tetapi ada orang sampai peringkat dia tak boleh meminta dah dengan Tuhan. Bapa? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Bapa saya tak boleh meminta. Tahu rasa macam Tuhan tahu belaka. Rasa tak perlu dah. Rasa biarlah hidup lagu ni cakap Tuhan tak tahu. Lebih lagi Tuhan mengetahui kehidupan hamba berbanding saya. Saya tahu apa dia, tak tahu apa dia. Esok akan tak tahu. Sejak lepas ni apa dia berlaku saya tak tahu. Pakai ada senyap. Tuhan lebih pandai dalam mentadbir urusan saya. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari wa du'ai wa ibtihali syahidul li biftiqari. Katanya Imam Haddad, qad kafani ilmu rabbi, cukup dah bagi aku. Sungguh cukup benar dah bagi aku ilmu Tuhanku. Tuhan tahu belaka dah. Qad kafani ilmu rabbi, ilmu Tuhanku. Tuhan tahu tak saya nak jadi apa, Tuhan tahu dan Tuhan buat apa yang dia tahu. Bukan untuk kita tahu. Kita tahu kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tak berlaku. Kita nak lagu ni keinginan kita. Anta turi wa ana uri wa ana af'alu ma urid. Katanya Tuhan, kamu ada keinginan, aku ada keinginan dan aku buat apa yang aku ingin. Bukan hokmu ingin. Kena sedar lagu tu. Jangan apabila berhadapan keinginan kita dengan keinginan Allah, kita nak rasa keinginan kita mesti kena jadi. Keinginan Tuhan Allah. Berat lagu tu. Fa du'ai wa ibtihali, katanya Imam Haddad, maka doaku dan ibtihalku. Ibtihal ni minta secara derah.
Doa, munajat, minta secara perlahan. Kita minta slow-slow. Lepas tu dipanggil munajat dalam bahasa Arab. Ataupun doa. Ibtihal pula minta dengan derah-derah. Ya Allah, ya Allah. Ha, tu minta derah. Nah, kedua-duanya sunnah Nabi. Nabi buat belakang. Minta slow pun Nabi minta. Minta dalam cara derah pun boleh minta. Semua doa-doa dan permintaan aku itu syahidul li biftiqari, hanya menjadi saksi akan aku ini berhajat kepadamu sahaja, bukan nak mengajarmu. Tengok imi hadap. Kita berdoa nak arah Tuhan. Kita berdoa nak arah Tuhan, nak suruh Tuhan buat lagu ni, nak ingat Tuhan ni koli kita. Nak arah-arah Tuhan. Pak kita dak minta tu, katanya imi hadap hamba minta tu, hamba nak oyak, nak tunjuk ke orang hamba ni berhajat kepadamu. Bukan kata nak ajarmu ya Allah ya Tuhanku, bukan nak beritahumu, mu tahu belaka dah. Bukan nak royak hak ni hak terbaik kau bagi aku. Dak aku tak tahu kata. Syahidul li biftiqari, hanya doaku menjadi saksi akan aku ni berhajat kepadamu. Bukan nak mengajarmu, bukan nak memerintahmu, bukan nak mentadbir. Hanya duduk di bawah tadbirmu sahaja. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya dia, wallahu a'lam.